Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan Sarafizah Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi British, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis dan isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi British. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran serta isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Alexandra Mackenzie, Puan Yang Terutama Eve Lubin, Madam Hoda Rajabi dan Madam Ha Ji Hun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung pagi tadi di Qasr Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Alexandra Mackenzie. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 17 Ogos 2024. Penandatanganan MOU antara PSABD dan ASTM International usaha memacu inovasi, kualiti dan kemampanan melalui peningkatan standard kebangsaan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam sentiasa komited untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China terus memainkan peranan utama dalam memperkukuh rangka kerja kawal selia. Namun tanggungjawab ini bukan sahaja terletak pada China tetapi merupakan amanah bersama yang melibatkan majikan dan pekerja secara keseluruhan. Dalam perutusan sempena Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2025, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menyatakan langkah-langkah penting diambil melalui Plan Induk Ekonomi Digital 2025 dan Plan Transformasi Digital 2023 hingga 2027 untuk pendidikan adalah selaras dengan aspirasi negara ke arah wawasan 2035, memastikan teknologi dimanfaatkan secara menyeluruh
untuk kesejahteraan tenaga kerja merentasi semua sektor. Jelasnya lagi, melalui pendekatan integratif dan pensejaran dengan amalan terbaik antarabangsa, negara dapat memastikan tempat kerja yang selamat dan produktif kekal sebagai keutamaan. Pada masa yang sama, kecerdasan buatan AI dan pendigitalan yang bertanggungjawab akan memainkan peranan penting dalam mencipta persekitaran kerja yang lebih selamat dan sihat untuk manfaat semua. Tema Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja tahun ini merevolusikan kesihatan dan keselamatan, peranan AI dan pendigitalan di tempat kerja. Ia mencerminkan perubahan mendalam yang sedang melanda pelbagai industri di seluruh dunia. Penggunaan teknologi baharu dalam pengimejan kardiovaskular mengukuhkan kedudukan Gleneagles GPMC sebagai institusi perubatan pertama di Asia yang menggunakan platform seumpamanya. Penggunaan sistem biplan therapy berpandukan pengimejan Philips Azurion dilancarkan petang tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Gleneagles JPMC. Terdahulu dalam ucapan alu-aluan, Dr. Peter Tay, Ketua Pegawai Eksekutif Gleneagles JPMC menjelaskan sistem biplan baru itu meningkatkan keupayaan untuk melakukan prosedur berpandukan imej invasif minimal, mengurangkan keperluan pembedahan terbuka dan membantu pesakit pulih lebih cepat serta mengurangkan ketidakselesaan dan risiko. Penggunaan sistem biplan terapi berpandukan pengimejan Philips Azurion meningkatkan lagi komitmen Gleneagles JPMC dalam usaha terus mempertingkat standardnya sebagai pusat jantung terkemuka. Pelancaran sistem baru itu mengesahkan semula komitmen Gleneagles JPMC yang tidak berbelah bagi untuk memberikan penjagaan jantung bertaraf dunia. Sistem baru ini menampilkan pengesan Dewi 12 inci yang memberikan kejelasan pengimejan luar biasa dari pelbagai sudut, membolehkan ketepatan lebih tinggi dan hasil lebih baik dalam prosedur kardiologi dan elektrofisiologi intervensi yang kompleks. Kawalan skrin sentuh juga meningkatkan kecekapan kerja, mengurangkan kelambatan dan membolehkan doktor membuat keputusan lebih cepat dan mendapat maklumat dalam masa sebenar. So we have few images. Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam PSABD di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan ASTM International dijangka dapat memacu inovasi, kualiti dan kemampanan melalui peningkatan standard kebangsaan. Majlis penandatanganan berlangsung pagi tadi di Kementerian berkenaan. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri di Kementerian Kewangan dan Ekonomi selaku pengerusi Majlis Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam MSABD. Manakala ASTM International diwakili oleh Alvin Chia, Pengarah Outreach Asia. Melalui kerjasama ini, negara Brunei Darussalam berhasrat bukan sahaja untuk mempertingkatkan piawai kebangsaannya, malah memperkukuhkan kedudukannya sebagai pemain yang berdaya saing dan berdaya tahan di pasaran global. Jemaah haji negara diingatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ia penting untuk kelancaran ibadah dan keselamatan sepanjang berada di Tanah Suci. Peringatan itu disuarakan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi semasa ditemu bual oleh pelapor haji. Maka
para jemaah adalah diharapkan untuk mematuhi dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sama ada ketika berada di Kota Suci Madinah Al-Munawwarah dan seterusnya nanti apabila berada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah dan seterusnya apabila berada di apabila tiba pada musim haji nanti para jemaah akan berada di Padang Arafah ke Muzdalifah dan seterusnya berada di Mina. Maka segala peraturan-peraturan tersebut apa juga yang berkaitan dengan ketika melakukan ibadah sembahyang atau di mana-mana kawasan hendaklah dipatuhi dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Bagi memastikan kebajikan dan keselesaan jemaah haji sentiasa terjaga di Tanah Suci, rombongan Tuan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan jemaah di Kota Madinah. Lawatan merangkumi tinjauan ke hotel-hotel yang disediakan oleh syarikat pengendali haji termasuk Dar Al-Iman Al-Haram Madinah untuk jemaah di bawah Raudal Amin, Dar Al-Taqwa bagi jemaah yang mengikuti pakej Straits Central Agency, Hotel Taibah Front bagi jemaah Dar Al-Ihsan Travel Tours, Anwar Movenpick Madinah bagi jemaah pakej Al-Hijrah Travel and Tours, Madinah Hilton menempatkan jemaah Al-Taqwa Travel and Tours. Juga ditinjau Hotel Madin Al-Rauda, penginapan jemaah kelolaan Darussalam Services Sendirian Berhad. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin, orang kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian perpustakaan mengadakan bengkel indeks bahan-bahan terbitan Brunei selama 3 hari sehingga hari ini di DBP Perakas. Objektif bengkel untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pustakawan dalam proses pengindeksan bahan terbitan tempatan dan menyediakan pemahaman tentang standard dan garis panduan pengindeksan yang selaras dengan amalan terbaik. Diungkapkan oleh para pegawai dari unit indeks bibliografi, rujukan dan maklumat, pengisian bengkel turut memuatkan pengenalan dan penerangan mengenai pengindeksan serta praktikal indeks surat khabar, majalah, sajak, DVD, poster, gambar dan prosiding. Seramai 26 peserta terdiri daripada pustakawan daripada 13 buah perpustakaan, ahli forum ketua perpustakaan dan Persatuan Perpustakaan Brunei menyertai bengkel berkenaan. Kerja-kerja penyucian tangki air telisai akan dilaksanakan esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kerja-kerja penyucian akan dijalankan bermula pukul 8.30 pagi. Sebahagian kawasan termasuk skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Telisai, Kampung Telisai dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki air Bangar juga akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 malam. Mukim Bangar, Mukim Batu Apoi dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.